والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد InsyaAllah kita sambung balik pengajian kita pada kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala sehingga berkata oleh pengarang kitab yang keempat yang keempat daripada masalah-masalah lisan yang keempat daripada dosa-dosa yang boleh terhasil sebab lisan, sebab lidah. Baik. Yang keempat kata Al-Syeikh, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala, iaitu dia kata yang keempat adalah al-mira', berdebat atau bertengkar dan suka membantah perkataan orang lain. Ini pun antara penyakit lisan juga. Bila kita suka debat dan kita suka bertengkar dan suka membantah, maknanya khusumah, kelahi. Orang suka kelahi. Ni sifat ni tak bagus. Kuat debat. Yang kedua kuat berkelahi. Ini sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tak molek. Perkara ini kata Syekh, debat ni apa dia kata? Debat ni berdebat ini at-ta'nu fil qawl, maknanya kita buat serangan dalam bentuk perkataan, bukan fizikal. Serangan kita tu dalam bentuk perkataan. Wa tazyif, dan dia akan bawa kepada makna kita akan rendahkan orang tu. Memang konsep debat bertengkar ni kita kena cari hujah macam mana nak jatuhkan orang lawan kita, dan juga wa tasghir, dan kita akan memperkecilkan dia. Ni asal dia berdebat. Dan tak ada gharak lain lah. Biasa orang ni memang gitulah. Dia mesti kena cari jalan macam nak jatuhkan musuh dia dalam pertengkaran. Kalau nak kena menang, faham ke apa, kena ceritalah buruk dia, lama-lama kena buat masuk dalam perkelahian kita. Bala mulut ke dalam berkelahi kita ni, kita kena jawab mu ni gini. Dia akan bawa ke situ. Satu benda tu haram. Dia akan bawa kita akan cerita habis dalam kain-kain orang, warga orang, anakmu. Biasa orang kalau balah gitu. Anakmu ni dia akan bawa. Pasal tu benda ni benda yang wajib untuk ditinggalkan. Ini maksiat ni. Jadi perkara-perkara ini kata Syekh adalah menyakiti hati orang yang dipercakapi. Nampak? Apa benda ni tak molek ni? Debat, berkelahi, bertengkar. Dia pertama sekali dia ada poin hak besarnya, kita jadi izat, kita jadi menyakiti orang. Sebab memang debat style gitu. Kita nak suruh orang tu jadi sakit hati. Jadi menyakiti hati orang ni masuk dalam erti kata izail muslimin. Bila debat, berkelahi, dia akan bawa pada makna iza, makna kita menyakiti orang. Ni tak bagus tuan-tuan.
menyakiti orang. Dan terkadang sampai ke peringkat membodohkannya, tajhil. Itu pun tak faham. Kalau orang debat kita, takkanlah benda ni pun tak erti. Memang ada bagi gitu. Kalau debat last sekali dia akan tajhil, dia bagi tajhil, dia akan memperbodoh ke. Ini benda simple gini pun tak faham, tak sadar debat. Jadi walaupun nampak macam tu hujah lah, tapi dalam masa yang sama dia dah memperkecil kau. Tu orang suruh tinggal debat. Mesti ada gitu, mesti ada, walaupun nama debat. Simple macam ni pun tak faham. Ngaji mana dia akan makna istisghar, dia akan bawa pada mana dia memperkecilkan orang. Atau menyentuh hal-hal peribadinya. Ada. Lepas tu ada orang debat. Itu debat yang berlaku, itu debat. Yang seorang tu kononnya mewakili ahli sunnah. Yang seorang lagi mewakili salaf. Orang ni khabar nak cerita pasal ekstrim. Siapakah mereka yang ekstrim dalam agama? Lalah bila berlangsungnya debat, pihak yang satu lagi ni dia tak pakai, kurang daripada hujah-hujah ilmiah ni kurang, tapi dia duk pakai hujah untuk nak kritik kepribadian. Sebab kebetulan orang tu pun ada masalah banyak peribadi. Habis gitulah. Jadi majlis ni ke majlis yang nak dipaparkan ke depan khalayak? Majlis gini ke? Majlis cerita aib. Dia dengan sendirinya terselah buruk di depan. Jadi yang ni ke untuk jadi tontonan, hak ni kebaikan dia yang nak beri pada masyarakat. Orang tahu aib. Cerita aib kamu dulu gini, tak ada hujah hadis Quran, tapi kamu dulu pernah tulis gini dalam Facebook. Mana? Jadi ni apa ni? Maknanya kedua-duanya tak betul. Sebab debat, yang konsep debat ni memang nak kena jatuh orang. Misal kita nak menang, kita kena jatuh orang dengan apa cara. Jadi dekat situ bukan dia, kalau orang dapat kawan tak apa, tapi akhirnya seperti kata Imam Ghazali, dia akan buat serangan kepada peribadi, keluarga, anak-anak. Nampak? Kemudian dia kata di dalam perbantahan dan pertengkaran ini selalunya tak terlepas daripada memuji diri sendiri. Jadi dua hal debat balah kelahi ni, satu nak memperbodohkan orang, nak jatuh orang ni, mencari hujah nak jatuhkan orang. Yang kedua nak akad diri. Dia akan kata, dia akan bawa pada ni kefahaman dia ni bagus. Bila kalah orang nak kata apa? Nak kata saya punya pandangan saya betul lah. Yang tu antara elemen yang kita nak persembah pada orang. Maknanya nak suruh apa sebenarnya? Walaupun kita tak kata kita bagus. Dalam debat saya tak khabar pun saya bagus. Tapi nak kata apa? Bila kita dapat memperbodohkan orang, sekaligus kita khawatir akan datang sifat aku alim, aku pandai, hujah aku kemah. Jadi bawa kepada makna ujub. Ada tak orang kalau dia menang debat dia akan rasa macam tak, ni kurniaan Allah. Melainkan dia khawatiri, dibimbangi. Satu, dia akan jatuh ke orang. Yang kedua, dia akan angkat diri dia. Lepas tu Imam Ghazali kata sama ada dia jatuh ke orang ataupun selalunya tak terlepas daripada akan memuji diri sendiri. Saya mengaji di sini, saya mengaji. Dalam dia nak berdebat, saya pun ada tegur juga. Dia akan puji diri dia. Dia akan mengakui dengan kealiman dia dan menganggapnya bersih daripada segala keaiban. Dia kena defend. Memang style debat itu. Backup lah. Kalau ada tomahan pada dia, dia akan backup. Jadi soalan dia tak ada aib lah. Dan menganggap diri sendiri itu mempunyai kepandaian
dan ilmu pengetahuan. Kemudian pertengkaran ini menimbulkan pula permusuhan yang berterusan, kerana engkau tiada bertengkar dengan orang yang jahil kecuali ia menaruh dendam untuk menyakiti engkau pada suatu masa nanti. Maknanya dia beri impak yang tak baik. Kalau debat dengan orang jahil, orang bukan orang alim tak, orang jahil, dia akan menaruh dendam ni siap. Jadi ni akan beri impak-impak yang tak baik pada kita. Dia debat dengan orang jahil, orang jahil kalau kalah dia menaruh dendam, tak nak buat sesuatu pun tak bagus juga, bahaya, risiko. Ataupun kalau kita berdebat dan engkau tiada bertengkar dengan orang yang banyak sabar. Okey, kita debat ni ini molek, ni orang ni sabar, orang ni molek ni, dia bukan jenis dia tak akan buat sesuatu lah pasal dia molek, tak bagus juga apa-apa, kecuali pada suatu masa nanti ia akan habis sabar. Masa ni memang dia jenis sabar, tapi takut debat sama walaupun orang sabar, kesabarannya habis dan akan marah kepada kamu, dan akan timbullah benih-benih kedengkian dalam hati. Orang ada hasad pula. Jadi ada orang dia tak ada nak balas secara fizikal, tapi dia hasad kita ni sebab banyak nak balas orang, banyak kelain orang. Memang orang banyak kelain orang ni tak selamat, kelain orang banyak. Jadi orang duk hasad, bila hasad duk atas sihir lah, duk atas benda. Itu yang adanya larangan. Nampak? La ilaha illallah. Maka oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tarakal miraa wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Siapa yang dia tinggalkan al-mira' ni, sanggup dia meninggalkan bertengkar, maknanya dia tak bertengkar sedangkan ia adalah dia pihak yang salah. Maknanya gini, dia tahu dari salah, mudda'i dia salah, tapi bila orang ajak debat, jadi dia tak debat lah. Sebab apa? Sebab ada orang walau salah dia pergi debat juga. Ni kira bagus lah, dia tahu dah salah, tapi kalau aku nak debat boleh ni, aku nak tegakkan juga benang yang basah boleh ni, tapi tak apalah, dah aku salah buat boleh debat lagi, tak apa, ngaku sudah dah, jangan duduk debat lagi. Walaupun salah, orang tegur kata salah dah nak debat dalam salah, memang masalah lah. Tapi ni nak cerita yang Allah akan bina dia rumah di syurga. Bila dah tahu salah, tak payah debat dah, salah je, tinggal. Pasal apa? Tak berhari panjang. Orang tegur ni, salah ni awak tak buat kerja ni. Betul, Allah minta maaf lah. Gitu sudah. Tak usah ada hadis Nabi SAW pun pernah tak kerja. Contohnya dia buat mari hadis juga, nebeng juga awak mari. Orang kata ni awak ni salah ni, mayang gini salah ni, dah ada mazhab nak juga, padahal dia tahu dah, latih dah aku salah ni. Tak usah debat lah kalau salah. Kalau dia sanggup, minta maaf saya salah, tak debat. Banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Allah Ta'ala akan bina dia satu rumah kat mana? Di pinggiran syurga. Pinggiran syurga pun bukan sebarang, bukan seka. Tepi syurga, halaman syurga. Allah, salah tapi tak mau debat, memang patut pun. Sebab ada orang salah pun debat, tahan juga kesalahan dia. Jadi bila salah, jelas tak apalah, terima kasih saya tak debat. Terima kasih banyak. Kita ni kalau orang tegur kita, tuan-tuan, patutnya terima kasih. Ya ke? Terima kasih sebab tegur saya, alhamdulillah. Kalau kita kata hak yang kita ni betul, hak teguran tu betul, betul, tak apalah, teguran tu betul, dan kita nak jaga tak sebenarnya nak beri penjelasan, tak apa, bukan debat, nak memberi penjelasan, tak apa. Tapi kalau kita ni memang salah, malas kita terima, tak payah nak membalas dengan debat. Jadi Allah SWT akan bina dia sebuah rumah di tepi syurga. Rabat ni maknanya tepi syurga, dan Allah akan bina.
Ini orang panggil alamah dia apa ni tuan-tuan? Kalau dah bina rumah, insya-Allah lah kita akan dapat menghuni lah. Tu je. InsyaAllah lah orang tinggal debat. Patutnya boleh nak balah, biar malam balah. Jiran buat. Lepas tu pula waman, seorang lagi, waman taraka al-mira wa huwa muhiq. Ni lagi dahsyat. Orang yang tinggal debat, tinggal balah, sedangkan dia di pihak yang benar. Orang khabar gini. Aku betul ni, tapi malah lah, biarlah, tak payahlah balah. Jenis malah ni kadang-kadang bagus juga, malah balah lah. Bukan malah semayang tak, malah orang nak jawab boleh ni, tapi tak payahlah, jadi panjang, jadi balah, mengelakkan perbalahan. Wa huwa muhiq, sedangkan dia berhak, dia kalau dia lawan boleh menang, dan dia memang di pihak yang benar, dia ada hujah, memang betul ni, tapi malah ni bagus, malah nak balah. Tulis kat Facebook ni, kalau tulis ni kalau ikut boleh menang ni, tak betul orang ni. Tapi kalau tulis kejap lagi ada balah, bukan balah mulut je sekarang ni tuan-tuan, balah Facebook tu, tulis komen ni, komen balah tu, tak bagus. Kita bila komen tu kita tulis pun, sekarang ni yang penulisan ni dia yang menjalankan kerja-kerja lidah kita hari ni. Kalau saya balah lagi. Jadi kalau dia balah, dia last sekali balah. Kalau kita kata, kalau aku tak balah macam balah pula. Padang gitu dah tak berhenti dah. Itulah mirak. Nak khabar tuan-tuan, itulah mirak. Kadang-kadang tak balah tu, ya. Ada orang tu, ada syekh-syekh, dia tak mau pakai Facebook. Dia tak mau pakai Facebook sebab apa? Sakit kepala. Bila ada Facebook ni, kita jadi kena baca hak orang. Jadi hak orang tulis ni kadang mengarut sangat. Tapi bila ada Facebook, memang kena baca. Pak tujuan Facebook memang kena baca. Mana ada Facebook untuk dia je. Dia benda tujuan friend. Jadi Facebook ni tak, kalau nak tak buat baca orang, tak friend, sekor gitu sebab benda. Jadi bila Facebook kena ada friend. Bila ada friend, hak friend kita share, kita kena baca. Jadi satu kerja. Ada setengah syekh, termasuk Syekh Mustafa. Syekh Mustafa ni tak ada Facebook. Dulu dia ada Facebook. Tak ada. Sakit kepala tu Facebook ni. Memang Facebook ni sampai tahap nak menghindari tadi, patutnya bagus ni. Nak debat boleh, tapi kalau debat Allah, ni jawab pula. Jadi tak salah ada Facebook. Jadi hidup aman tanpa Facebook. Aman maknanya memang. Ataupun kalau ada Facebook, nak pakai juga, jangan banyak sangat tengok. Jangan banyak. Yang duduk nak tengok orang balah, tengok orang komen. Pertama sekali hari ni orang suka tengok orang balah. Bila ada balah, bila ada benda-benda isu, dia tengok ruang komen dulu, nak tag ada cerita apa ni. Balah dah bagus, balah ni. Hak tukar sokong ada juga. Balah ni bagus, sedap tengok balah ni. Baru orang ni kena katak. Jadi hidup dalam dia tengok aib orang, hidup macam lalat. Jadi lalat kita ni tuan-tuan. Cari buat busuk je dah. Cari buat busuk, hidup dengan benda buat busuk, benda keaiban. Aib orang ni. Jadi selamat orang zaman dulu, selamat, tak ada Facebook, tak ada Instagram tuan-tuan. Imam Ghazali tak ada Facebook. Zaman-zaman dia ni selamat tak. Jadi tak macam kita dulu lah. Kita dulu zaman belajar hafiz. Zaman belajar hafiz tak ada handset. Selamat. Sebab dulu orang tak pakai handset dulu. Tak ada. Zaman belajar hafiz tak ada handset. Lepas tu habis hafiz. Jenis kita tak, maknanya kita ni bukan jenis gitu. Maknanya kehidupan tahfiz ni memang dia tak sibuk benda tu dulu. Maknanya dulu kalau kesalahan dalam tahfiz ni, dia tak ada kesalahan handset tak. Komik adalah Dewata Raya ke apa ada lah, jenis-jenis gitu, komik. Tapi baca jadi seorang pembaca lah. Tapi dia tak ada jenis tengok video. Dan ni kesalahan jenis gitu, tengok video, tengok.
Dulu selamat. Jadi balik rumah cuti tak ada masalah. Pasal apa? Tak ada lagi masjid ngaji. Dulu. Lah ni tak boleh nak buat gitu pasal kuat. Handset kuat. Tak boleh nak buat. Balik rumah memang hancur budak-budak tahfiz. Tapi dulu tak ada benda Tak ada benda. Lagi. Lepas sembahyang baca Quran. Sebab tu dulu kalau cuti okey. Saya tak ngaji hafiz. Pasal ngaji hafiz tak ada handset. Lepas ngaji hafiz, ngaji kat Kedah dengan Maulana Kadir, almarhum Maulana Muhammad bin Abdul Qadir di Kedah, di Langgak. Ni Maulana Kadir ni tok guru semua. Banyak ustaz-ustaz alim di Malaysia ni, dia dah tok guru. Pasal dia orang pertama antara yang awal balik daripada ngaji daripada India, daripada Nadwatul Ulama. Dia ngaji dengan Syekh Abu Hasan An-Nadwi. Jadi orang ngaji dengan Syekh Abu Hasan An-Nadwi ni tak apa ramai, antaranya hak yang terjemah kitab ni Syekh Fahmi Zamzam. Tu An-Nadwi. Dan betul dengan Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi. Lepas tu siapa? Mufti Kedah Syekh Badruddin tu, hak lama. Lepas tu ada semua ulama Mesir yang semua datang ziarah Malaysia. Syekh Mustafa An-Nadwi, ulama Mesir besar. Dia pun dulu ngaji di India. Syekh dengan Syekh Abu Hasan An-Nadwi. Ngaji kat dia 2 tahun, tak ada handset. Tak ada. Ngaji alim. Sebab masa tu zaman macam tak ada keperluan. Zaman kalau orang jenis ada makwa pun, dia gayuk dekat public phone lah. Public phone. Masa tu kalau ada jenis makwa, budak-budak jenis main gawe, tak ada WhatsApp. Public phone berdiri, bapak lama berdiri. Lepas tu boleh hejah public phone tu macam ni, dia buat cokeh-cokeh jadi free. Jolok jolok besi jadi free. Tak cancel. Habis 2 tahun apa markas Batu Lima tu. Markas Batu Lima tu nak buka tahfiz. Tak ada tahfiz lagi kat markas Tabligh Batu Lima. Jadi kita habis 2 tahun. Jadi diminta berhenti dulu lah mengajar pasal nak kena buka tahfiz ni. Mari untuk buka tahfiz. Tahfiz tak ada lagi Batu Lima. Buka tahfiz tu. Buka tahfiz tu lebih kurang dalam 2 tahun. 2 tahun ngaji hafiz tak ada handset. Dulu aman tak ada. Aman dulu. Jadi ngajar pun kita boleh ngajar molek. Ustaz tak ada handset. Bayang. Ustaz tak ada handset. 2 tahun. Habis 2 tahun pergi ke Hadramaut. Pergi ke Hadramaut tu tak ada handset. Duduk luar negara tak ada handset. Dia sana orang telefon dengan keluarga ni pakai handset komputer. Bayar ke token internet tu, dia telefon pakai line komputer. Tak ada lagi zaman sekarang ni macam gini. Jadi aman, ngaji tak ada handset. Balik cuti 2 tahun, pergi balik baru dapat handset kecil. 2 tahun ngaji nak balik dah baru rasa macam tak sedap lah ngaji. Sebab dah ada handset. Budak sekarang nak ngaji guna tak? Handset. Problem handset ni. Handset memang tak ada nak kawal. Tak ada. Handset tu sendiri tak ada nak kawal. Isi kandungan handset tu. Buka sikit berita ada lucah. Buka mana ada selamat budak-budak tak? Anak-anak tak selamat. Mana ada selamat? Anak-anak kecil. Terbagi dia handset. Mana ada selamat tak? Tak ada selamat. Mana kita nak tengok dia di layar apa? Tak ada, tak sedang lah. Adalah orang buat aplikasi ni tapi budak-budak pandai daripada kita ni. Ayah ke apa kita buat password, dia tahu kan dia nak buka password. Buat ginilah, buat yang keep punya budak-budak punya YouTube. Dia tak ada, dia pandai lagi, dia boleh buat lagi tak ada. Saya berapa kali tukar password lah, tapi tak lepas kok. Dia tahu mana tak tahu. Lepas tukar tak ingat ada password apa. Pasal sekejap pun nombor IC, sekejap pun nombor telefon, dia tahulah ke. Jadi payah tuan-tuan. Ini perjuangan ni, zaman mujahadah ni. Jadi kalau kita nak lock WhatsApp, nak larang handset terus, jadi
Jadi susah lah. Orang tengah begini budak-budak kafir nak larang betul-betul, nak larang totally kita nak larang. Dia pergi cari handset lain. Kalau dia buat benda di belakang kita rasa lagi bahaya. Dia beli handset pakai duit sendiri, kita rasa ni lagi bahaya. Dia kongsi dengan kawan-kawan dia. Ada pelajar yang mak ayah dia tak beli handset ya? Dia beli sendiri kawan-kawan payah nak kawan-kawan nak. Jadi tarbiyah, didikan, cakap sama, kembali zaman tarbiyah tak ada yang baik. Tak boleh harap ke sekolah, maya macam mana awak kawan siapa, jaga jangan buat benda haram, ni kawan dengan puang ni haram, kawan dengan lelaki ni haram, gitu lah. Dakwah lah, dengan dakwah, dengan tarbiyah. Tapi kalau nak kawal ikut satu teknologi, tak ada teknologi. Dia pembentukan dalaman hati kot lah. Tarbiyah, ajak zikir, ajak baca Quran, tu lah. Patutlah mudah-mudahan dia ada nur, ada cahaya zikir, cahaya didik. Sebab nak buang benda tu, dia kena hidup seperti budak-budak lain juga. Tapi macam mana dia tak terjerumus. Kalau dia main handset, dia ada pegang handset, tapi macam mana dia tu ada kesedaran daripada dalaman, dia tak tengok maksiat. Macam mana? Itu nak tarik handset tak lepas dah, payah. Kecuali pada awal sejak lahir dia tak bagi handset. Lepas tu anak dia tak kawan dengan orang lain. Ada? Mana ada? Anak dia kawan dengan dia daripada kecil sampai besar. Kawan dengan ayah, nampak muka ayah, nampak muka mak, tak keluar. Boleh kawan dengan orang ni tak boleh. Tak budak tak jepak pun balik. Kawan-kawan semua ada handset. Kita ni hanya boleh halang, tak payah handset lah, pakai ayah. Pasal kawan dia sekelas dia, saya 3 jepak dia handset ke dah. iPhone 6 dia lah, dia duduk main depan dia. Tak boleh lah, budak-budak takkan tak atas sekolah. Memang problem lah zaman sekarang ni, tuan-tuan. Problem lah, kita kena tarbiyah, didikan, tarbiyah. Dia ni minta hadiah. Kalau dulu periksa tak, mana ada mainan dah, iPhone, hadiah iPhone lalu. Ayah pakai cokian, ayah pakai handset tu. Kalau dapat satu iPhone, nak hadiah handset. Berat tuan-tuan, berat. Ni zaman ni, akhir zaman ni, nak khabar ni, akhir zaman ni kena tak boleh lepas, tak boleh mudah nak lepas. Jadi kena cara jadi satu kerja tambahan. Kerja tambahan mana? Tengok nasihat, jangan kawan dengan lelaki, jangan ada WhatsApp dengan budak perempuan, jangan. Siapa? Wala taqrabuz zina, jangan hampiri zina. Bukan jangan zina. Kalau jangan zina boleh kawan. Sebab saya kawan je tak zina. Tapi wala taqrabuz zina, jangan hampiri zina. Amda Facebook dengan lelaki, itu penghampiran kepada zina. Instagram ada budak lelaki, itu penghampiran kepada zina. WhatsApp dengan budak lelaki kawan sekolah, itu penghampiran kepada zina. Nak jaga situ bab zina. Ada satu amalan Syekh Sya'rawi ajar tuan-tuan. Ni boleh kongsi dengan tuan-tuan. Betul lah sebut Syekh Sya'rawi ajar. Ni contoh ni. Contoh dia kena minum air tuan-tuan. Sebelum nak contoh minum air tu, sebab dia ada kaitan dengan minum ni. Tuang dulu air, tak payah banyak, dalam setengah gelas cukup. Ni air ni tuan-tuan. Setiap kali nak minum, ni kata Syekh Sya'rawi, setiap kali nak minum tuan-tuan, bila baca ikut sunnah Nabi. Minum ikut sunnah Nabi, iaitu minum sekali, baca bismillah. Baca bismillahirrahmanirrahim, minum. Bila lepas, baca alhamdulillah. Sunnah lah. Minum bismillahirrahmanirrahim, lepas alhamdulillah. Minum bismillah, lepas alhamdulillah.
Kata Syekh Sya'rawi, siapa yang amal sama hari tu setiap kali minum bismillahirrahmanirrahim, lepas alhamdulillah, boleh minum bismillah, lepas je alhamdulillah, insya-Allah selagi air yang dia minum tu duduk dalam badan dia, selagi tu dia tak akan jatuh dalam maksiat. Ni kata Syekh Sya'rawi. Kenapa? Dia benar-benar menzahirkan kesyukuran atas nikmat makanan tu. Bila dapat nikmat, dia benar-benar menzahirkan kesyukuran atas makanan itu. Jadi kata Syekh Sya'rawi, selagi duduk dalam badan dia air yang dia minum, selagi tu la yaqa' fil maksiyah, dia tak akan jatuh dalam maksiat. Ni kena ajar anak-anak kita amal sunnah. Sunnah minuman. Ketika minum, insya-Allah ni beramal. Dah ulama sebut gitu. Insya-Allah duk bagi air minum minuman yang baik sehingga dia tak akan jatuh dalam maksiat. Anak kita ni insya-Allah mudah-mudahan terpelihara daripada maksiat. Baik. Okey. Kemudian dia kata dia muhik, dia berhak tapi dia tinggalkan juga jidal. Walaupun dia boleh nak berdebat dan dia berada di pihak yang benar, tapi sebab dia tak mau baloh. Bila orang debat boleh sangat nak jawab ni, tak apalah, nak menang-menang lah, gitu dah saya tinggal pasal tak mau baloh. Maka Allah Ta'ala akan bina dia insya-Allah baitan fi a'lal jannah. Allah akan bina dia satu rumah, satu mahligai di tempat syurga yang paling tinggi. Ada dalam riwayat lain tuan-tuan, dia kata ada dalam satu riwayat lain, riwayat Abu Daud dan Tirmizi daripada Abu Umamah, dia bahagi tiga bahagian. Orang yang meninggalkan debat ni dia ada 3. Tadi 2 je hadiah kita baca dalam batang, iaitu orang yang meninggalkan debat sedangkan dia itu di pihak yang salah, tapi dia mengaku salah je lah, tak boleh debat. Okey, ini dapat syurga, dapat rumah akan dibina syurga di tepi syurga, di halaman syurga. Orang yang benar di pihak yang benar tapi tinggal debat, insya-Allah akan dibina syurga tempat yang tinggi. Tapi ada satu riwayat Tirmizi, riwayat Abu Daud, dia bagi 3. Dia kata siapa yang meninggalkan debat sedangkan dia tu memang di pihak yang salah, maka Allah akan bina dia satu mahligai di tepi syurga. Itu pertama. Golongan kedua, orang yang meninggalkan al-mira', berdebat sedangkan dia di pihak yang benar. Kalau nak debat, nak menang boleh sangat pasal dia betul, tapi dia tinggal, malah nak baloh, tinggal. Allah akan membina kepadanya satu mahligai di tengah-tengah syurga, bukan di atas, di tengah. Ini dalam riwayat lain ni, ini peringkat kedua baru. Dia di pihak yang benar tapi dia malah baloh. Allah bina dia syurga di tengah, membina dia satu mahligai di tengah-tengah syurga. Yang ketiga ni orang lagi power. Man hassana khuluqahu bunya lahu baitun fi a'la. Orang yang nak debat dengan dia, tak kisah dia ni, maknanya dia ni di pihak yang benar dan orang mari nak debat dengan dia, dia bukan hanya tinggal, bahkan dia buat baik pula. Tak ditinggal ni. Orang yang dapat tengah ni tinggal. Tinggal dalam keadaan tinggallah, malah nak balas lah. Tapi hak ketiga ni bukan setakat dia, bukan tinggal gitu je. Dia buat baik pula. Tak kita tak payah balas lah, kita tak payah, tak apalah awak, kalau awak rasa awak benar tak apalah. Buat baik pula. Hassana khuluqah, dia memperelokkan akhlak dia dengan orang yang dah ajak dia debat, sedangkan dia memang di pihak yang benar. Kalau debat memang boleh menang, tak nak debat, bahkan memperelokkan akhlak. Faham? Baik. Wala yanbaghi, dia kata Syekh, dan janganlah engkau tertipu dengan hailah syaitan. Syaitan ni, kerana syaitan akan selalu mengatakan, ni kita kena ingat. Ini biasa ustaz-ustaz, ulama-ulama, ustaz-ustaz kuat debat. Ustaz-ustaz kuat debat. Tuan-tuan, dalam Facebook ni semua ustaz-ustaz akan debat.
Mana ada orang awam jadi pemerhati. Orang jadi pemerhati ya debat ustaz. Janganlah kamu selalu tertipu dengan hailah syaitan, kerana syaitan selalu mengatakan engkau mesti bertengkar dengan dia. Mungkin debat, mungkin lawan, mungkin beta. Satu lagi beta. Kena beta. Kena beta lawan, kena cakap. Apa? Sebab syaitan kata apa? Syaitan kata kena lawan kerana mu ni memperjuangkan kebenaran. Nampak? Syaitan nak suruh libatkan kita dalam debat ni. Syaitan kata sebab mu ni sekali memperjuangkan kebenaran. Mu betul ni hujah ahli sunnah wal jamaah. Kerana mu ni sekali ahli sunnah ni, mu kena betul hujah kamu kuat, mu di pihak yang benar. Kena beta, kena gilawang. Oleh itu jangan berlemah lembut dalam hal ini. Dia kata oleh itu jangan berlemah lembut lain. Ni nasihat siapa ni tuan-tuan? Nasihat syaitan. Syaitan nasihat. Kena perjuangkan kebenaran dan jangan lock. Tu jangan lock dia, jangan lock. Pergi lawang. Pergi debat. Jawab kat Facebook tu, jawab. Jangan tak elok orang gini. Jangan berlemah lembut. Ni kena kita belaka ni tuan-tuan. Sebenarnya syaitan telah berjaya menipu orang-orang yang bodoh sehingga mereka ini tercebur dalam jurang kejahatan, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka berbuat kebaikan. Wa yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah Taala berfirman, ada orang dia buat satu perbuatan dengan sangkaan bahawa mereka sedang berbuat baik. Memang syaitan tipu dia. Dalam debat nanti dia akan jatuhkan orang tu, dia akan tinggikan diri dia. Kita kata isu masalah perdebatan ni, dia akan menghina orang tu. Atau Wahabi pun tuan-tuan, mana boleh hina Wahabi? Wahabi pun Islam, Wahabi pun saudara-saudara kita. Nah, ke orang Wahabi ni kafir dah. Kita marah ke Wahabi ni pasal dia takfir, pasal dia rajin kafir ke orang. Dia bila orang buat bid'ah sikit kafir. Tiba-tiba ada di kalangan kita bila dia bertempur dengan Wahabi, jadi dia pula jadi takfir. Dia pula duduk nak highlight tentang takfir tu. Kita tak boleh terima Wahabi pahaman dia, ideologi dia tu yang salah, yang menyempitkan. Tapi perdebatan dengan dia tu sehingga kita pun hilang adab kita dan kita pun mencemarkan, menjatuhkan maruah. Ada di kalangan orang yang menggelar dirinya ahli sunnah. Ya betul kita di pihak yang benar, tapi tak menghalalkan kita boleh nak hina orang. Mana boleh? Ni syaitan tipu tuan-tuan. Menghalalkan kita untuk nak menghina seorang Wahabi. Guru kita tak, orang tanya Ibn Taymiyah, tanya tentang Ibn Taymiyah. Walaupun Ibn Taymiyah ni berhaluan kiri lah, kira dari segi fahaman ada pandangan-pandangan dia tu yang syaz, yang syuzuz, yang menyalahi ijma', menyalahi majoriti ulama. Tapi kalau orang tanya pada ulama-ulama Hadramaut, macam mana Ibn Taymiyah? Ibn Taymiyah adalah satu orang yang alim, satu orang yang soleh, sehingga digelar oleh sebahagian orang sebagai Syekhul Islam. Dua orang Syekhul Islam. Orang gelar, antara gelaran yang digelar sebagai Syekhul Islam adalah kepada Ibn Taymiyah, gelaran pada dia. Tapi memang ada pandangan dia yang sebahagian daripada pandangan dia yang menyalahi ijma', menyalahi majoriti ulama ahli sunnah. Tapi masih banyak lagi pandangan dia yang betul tu, banyak yang sepakat. Ibn Taymiyah ada menyatakan maulid ni bagus, ada, baru tak ada. Namun warna kita dengan dia, kita bersetuju pada pandangan-pandangan dia yang bersepakat dengan pandangan majoriti ulama, dan kita tak bersetujulah dengan pandangan-pandangan dia yang gharib itu, pandangan-pandangan dia yang terpencil tu, kita tak setuju. Tapi dalam tak setuju ni boleh nak kata ke dia kafir ke? Allahualam, urusan kafir risau nak kafir. Walaupun kita ahli sunnah, kena ada kerusingan nak mengkafir. Ibn Taymiyah kafir,
Tuan-tuan takut kita yang sebenarnya tercebur di dalam hadis Nabi tu. Siapa yang berkata kepada saudaranya ya kafir, kalau betul kafir tak apalah, tapi kalau tak betul orang tu kafir, sebenarnya dia Islam di sisi Allah, maka raja'a ilaih, kembali balik takfir tapi pada diri sendiri, pada diri orang yang kata, maknanya dia jadi kufur. Yang kecil je tuan. Jadi tak sesimbuk lah. Sebab hal kufur ni mana ada kita nak tentu macam mana. Tak sibuk kita. Ibn Taymiyah kafir ke? Ini kena ada satu undang-undang daripada kalangan Ahlussunnah wal Jamaah ni pun. Kita ni mutasawwif, tasawuf, ya betul, kita Asy'ariyah, kita Maturidiyah, kita imam mazhab yang 4. Mana kita muhiq lah. Mana kita muhiq ni kita berada di pihak yang benar lah. Tapi tak ada alasan orang yang berada di pihak benar sekalipun untuk menghina orang. Tak ada. Ruangan debat yang ditolak oleh ulama, Imam Ghazali kata ini salah satu daripada maksiat lisan, kerana boleh bawa pada penghinaan tu lah. Bila debat jadi nak hina ke orang. Bila debat akan nak buat serangan peribadi. Bila debat nak angkat diri. Jadi nak tolak dia tu lah. Walau berdebat, itulah debat. Dia tak sah. Dia ada sunnah ni tuan-tuan. Setakat ni alhamdulillah kita boleh beramal lah. Boleh beramal, boleh buat, boleh. Ada orang-orang tertentu benar, bukan semua orang kena nak dilibatkan dalam pertempuran ni. Mungkin ada sekelompok orang, khalas tak apalah. Ada dah sebilangan orang yang dia ni akan sentiasa mencari hujah, untuk nak backup, untuk nak mengimbangi, nak mencari dalil kepada amalan-amalan ahli sunnah ni. Tapi tak perlu nak libatkan semua orang kena berlawan belaka. Semua atau orang awam pun nak kena kata kat Wahabi ni kafir ke apa, tak perlu kata. Kenapa nak libatkan orang awam dalam isu takfir? Biar ada ulama-ulama tertentu je lah. Dia lah. Ada pun kita orang awam ni duduk beramal, hadir maulid, hadir dengan hujah yang ada. Jadi tak perlu banyak nak cerita. Wahabi 24 jam pun tak larat kot tuan-tuan. Ada cerita Wahabi, dan cerita ngajar ni pun mesti kena hentam Wahabi. Jadi tak larat juga kita cerita Wahabi. Kadang-kadang macam saya kalau ngajar sini kalau saya nak cerita pasal Wahabi, berapa orang ada Wahabi sini tuan-tuan? Berapa orang ada? Semua ada sunnah. Bila ada sunnah nak cerita Wahabi, jadi saya cerita ke siapa sebenarnya? Berapa orang ada sini Wahabi? Saya Wahabi. Berapa orang ada? Jadi cerita pasal amal lah. Cerita pasal beramal, cerita pasal taqwa, cerita pasal isu-isu yang dibentangkan oleh Imam Al-Ghazali ni. Baik. Kemudian dia kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ni kalau orang nak ikut tasawuf yang sebenar, sini anda mazhab apa? 4 mazhab. Tauhid apa? Tauhid Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Ni yang ahli sunnah wal jamaah. Tasawuf apa? Syazili atau Al-Ghazali. Ni baru tak ikut. Inilah tasawuf. Tak kata ada tasawuf lah. Duk kata-kata ke orang, mana tasawuf? Ni tasawuf. Mana tak ikut Ghazali? Kamu tasawuf mana ni? Tasawuf lain. Kalau tasawuf Ghazali yang ni, inilah Ghazali. Imam Ghazali dah pesan ni, jangan kata ke orang, jangan banyak debat. Jadi macam mana ahli sunnah tapi kata ke orang? Maknanya ahli sunnah tak betul-betul pegang dengan ahli sunnah. Ahli sunnah yang tak pegang pun tak pegang, dia pun tak pegang. Dia kata dia Ghazali. Tak, kalau Ghazali kena nasihat, kena ambil nasihat Imam Al-Ghazali lah. Ni lah nasihat Imam Al-Ghazali. Baik. Jadi dia kata syaitan dengan tipu helahnya selalu berusaha menempelkan kejahatan dalam bentuk kebaikan. Nampak Ni syaitan tuan-tuan punya kerja sekarang. Syaitan ni punya kerja tahap-tahap ni tuan-tuan. Sentiasa dalam jahat tu dia bagi nampak baik. Lalu ia mengolok-olok orang yang telah ia perdaya itu.
membela kebenaran adalah satu perkara yang baik. Tak dengar nasihat Imam Ghazali tuan-tuan. Ni tak payah kitab besar, kitab Bidayatul Hidayah. Siapa kata tak boleh ke saya nak membela kebenaran? Ini ahlu sunnah. Ini pandangan yang perlu dipertahankan. Betul, Imam Ghazali pun tak nafi. Dia kata membela kebenaran adalah satu perkara yang baik, iaitu di hadapan orang yang memang mahu menerimanya. Berdebat dengan orang yang memang nak mencari kebenaran. Jadi bila kita berdebat dengan dia, insya-Allah supaya nak tarik dia kepada kebenaran. Hari ni berlawan pertempuran dengan orang yang kita ketahui dah ditambuh. Dia duk serang kita, kita serang dia. Berdebat yang dibenarkan ni, berdebat orang yang memang nak cari kebenaran. Tolong. Oh, bila nampak, oh betul. Terima kasih. Bila nampak kebenaran, kita boleh andaikan, kita boleh tahu siapa orang nak berdebat kita ni. Ini orang bukan nak cari debat, dia nak menang walau macam mana sekalipun. Debat dengan orang yang nak menang walau macam mana pun, mesti kena keluar daripada majlis dengan kemenangan. Yang ni tak ada faedah, tak ada faedah debat. Dan mestilah dengan cara nasihat dari hati ke hati, bukan dengan cara bertengkar, kerana nasihat itu mempunyai caranya yang tersendiri dan berhajat kepada kelembutan. Itu nasihat, tak akan kerah. Nasihat ni mesti lembut. Kalau tidak, nasihat itu akan berbalik menjadi fadhihah. Apa makna fadhihah? Pendedahan aib orang lain. Kalau nasihat bukan dengan cara kesantunan, ketelusan, maka nasihat tu dia akan jadi maib orang. Kita nasihat ni, mu ni benda tak sembahyang, mu ni, jadi aib orang. Kalau nasihat, mari kita sembahyang, tak ada cerita aib dia tu. Mu ni benda sembahyang dak apa, tu kan nasihat tu kan. Nasihat tak cerita buruk kan. Macam orang mari kalau nasihat tu, mari masjid, marilah masjid tuan-tuan. Ni. Tuan-tuan dia apa? Tak mari tu. Duduk ada belakang selalu nampak lepak kedai tak main. Cerita aib orang pula. Itu bukan nasihat. Itu fadhihah, iaitu menceritakan keaiban orang. Maka jadilah kerosakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Naam. Nampak? Dalam satu riwayat tuan-tuan, Nabi SAW bersabda, inna fil jannah, dalam syurga ni tuan-tuan, ni orang yang nasihat, orang yang selalu cakap dengan orang lembut. Kau cakap dengan orang lembut. Dalam satu riwayat, sesungguhnya dalam syurga itu ada satu bilik, yura zahiruha min batiniha, dapat tengok, yura zahiruha min batiniha, daripada luar boleh nampak dalam. Daripada dalam boleh nampak luar. Bilik dalam syurga. Dalam syurga ni, bilik tuan-tuan, orang duduk dalam boleh nampak luar. Bilik cermin. Allah. Wa batinuha min zahiriha. Orang pada luar boleh tengok dalam juga. Masya-Allah. Masalah juga bilik ni tuan-tuan. Tapi molek lah, bukan seperti yang kita gambarkan lah. Syurga itu mala ainun ra'at, suatu benda yang tak pernah dilihat oleh mata. Hari ni mata pernah tengok benda tempat lawa. Tengok lawanya. Lawa maknanya syurga, lawa syurga bukan macam tu, sebab itu lawa yang pernah dilihat. Syurga lawa, keindahan yang mata setakat ni tak pernah nampak lagi. Kalau kita pernah pergi ke tempat yang lawa, syurga macam ni ke? Tak, syurga lebih lawa pada tu lagi. Sebab syurga mata tak pernah nampak lagi. Wala uzunun sami'at, dan syurga itu adalah, keindahan syurga itu sesuatu yang telinga tak pernah dengar. Sebab ada benda yang lawa kita memang tak pernah tengok, tapi kita pernah dengar orang mari cerita. Orang mari cerita kita. Ada satu tempat dekat Switzerland, lawa. Hak ni kita tak pernah tengok, tapi dengar orang cerita.
Jadi syurga lawa macam tu ke? Tak, lawa lagi. Sebab itu kamu pernah dengar, lawa yang tara tu kamu pernah dengar, maknanya syurga lawa lagi. Wala khatara ala qalbil bashar, dan tak pernah ada terlintas dalam hati. Maknanya kalau kita pernah bayangkan sesuatu yang lawa ada mari dalam bayangan kita. Lawa tu macam mana? Oh, lawa. Dia kata mahligai ni, oh gini. Wah, liga bayang. Kamu bayang lawa, maknanya syurga tu lebih lawa daripada bayangan kamu. Apa yang kamu bayangkan? Macam mana syurga tuan? Syurga ni macam mana untuk orang yang letih di dunia ni tuan-tuan? Yang letih di dunia, yang berletih-letih dan yang berpada-pada dengan dunia ni, tak nak cari dunia, tak sampai merokok, tak sampai makan rasuah, tak sampai riba. Jangan sampai gitu. Cari dunia ni nak halal tak apalah. Tapi jangan sampai cari dunia sampai tak semayang. Cari dunia sampai terabainya keluarga. Cari dunia sampai tak ada masa nak berzikir. Cari dunia sampai tak selawat. Cari dunia sampai tak mengaji. Cari dunia, itulah dunia masalah. Saya kerja tapi semayang jaga, tahajud boleh, ini boleh, sedekah boleh, ni boleh, baca Quran boleh, zikir. Dunia yang sebagai jambatan. Ni betul. Dunia yang problem ni tuan-tuan. Dunia yang siapa? Kita apa? Oh, tak ada nak semayang. Ini problem lah, dunia problem. Ini dunia yang jadi fitnah. Tapi ada dunia yang tak jadi fitnah. Tak, dunia rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Lelaki-lelaki yang perniagaannya, urusan jual belinya tak melalaikannya daripada mengingati Allah. Ni okey. Ni biar jadi businessman yang terbesar di dunia. Tak ada masalah. Tokoh yang kaya seperti Abdul Rahman bin Auf yang Masya Allah tertinggal takbiratul ula, dia kata aku nak sedekah semua harta jalan Allah. Orang yang begitu mengambil berat tentang takbiratul ula. Tak apa kalau orang kaya gini pun. Jangan jadi orang kaya tak semayang, orang kaya tak berzikir, orang kaya tak baca Quran, orang kaya yang bakhil, orang kaya tak apa kaya. Allah Taala mudahkan rezeki dia. Tak apa kaya. Nak dunia macam ni, dunia yang hanya lalu di dalam luaran kita pegang, kita guna, tapi dia tak masuk dalam hati kita. Masuklah hati ni. Jadi kehidupan dimaksudkan, difokuskan hanya kepada kebendaan. Aku kena cari harta benda dunia ni, walaupun terpaksa buat benda haram, terpaksa makan harta benda orang, terpaksa menipu orang, terpaksa kena tak semayang, terpaksa kena buat suatu kemungkaran, kena buat untuk dapat. Ni tak betul dah. Tak betul dah. Kerja tu akan jadi ibadah kalau niat betul. Kerja tak ada haram pun kerja jadi ibadah. Dan tuan keluar 8 jam, bayangkan orang kerja 8 jam sehari, keluar tapi niat apa? Ya Allah, aku keluar ni ya Allah nak tunaikan perintah kamu. Mu yang suruh ya Allah, bertebaranlah kamu ke bumi ni cari rezeki. Ya Allah, aku keluar nak cari rezeki aku ya Allah. Okey, niat yang soleh. Ya Allah, aku keluar kerja ni ya Allah sebab aku nak beri nafkah anak isteri aku, nak menjadi suami yang bertanggungjawab. Masya Allah, 8 jam semua ibadah. Semua ibadah. Bukan senang tuan-tuan. 8 jam semua dalam ibadah. Maknanya kalah orang pencing masa tu. Okey, dia tak ibadah sampai 8 jam. Sebab dia nak rehat lagi, nak tidur lagi, banyak lagi kerjaan lain. Tapi orang yang keluar 8 jam kerja, keluar dengan niat yang soleh. Tuan-tuan kena keluar buat dengan niat yang soleh. 8 jam keluar pagi tu, barulah kita bila keluar dengan niat yang soleh, Allah akan aturkan perjalanan pekerjaan kita itu semua benda boleh. Kita tak curi tulang, kita tak kuat derak tuan-tuan. Derak ni bahasa saintifik tuan-tuan. Derak. Tak. Keluar pukul 10, minum air terlama sampai pukul 11. Keluar khabar patutnya ada urusan, pergi balik rumah. Benda-benda yang haram
curi tulang, curi masa. Bila dia dah macam tu, bila aturan dia dah kemah, dia dah cantik seperti itu, tak ada masalah. Dia dah hantu cantik, maksudnya dia dah datangkan dengan niat yang soleh, insya-Allah Allah Subhanahu taala akan atur perjalanan dia itu semua dengan ke arah kebaikan. Kalau Allah Taala Allah akan atur keadaan dia seperti itu. Nampak tuan-tuan? Sebab tu kita kena datangkan niat yang soleh. Tidur kita dengan niat yang soleh. Tuan-tuan tidur malam, niat, ya Allah nak beri sihat, ya Allah. Tidur malam supaya dia beri kesihatan, besok nak cari rezeki, besok nak ibadah. Rehat tu dengan niat dapat ibadah. Barulah hidup kita penuh dengan ibadah. Walau dalam tidur kita, walau dalam kerja, kerja rugi. Kalau tak niat soleh nak kerja, dapat gaji lah, dapat allowance lah, tapi tak dapat ibadah. Niat untuk ibadah, walau pada benda-benda yang harus akan dapat pahala ibadah. Taib. Jadi siapa dia orang tadi? Orang yang dia dalam syurga dia, dalam syurga satu bilik, hak dalam nampak luar, luar nampak dalam. Masya-Allah. A'addallahu ta'ala, Allah janjikan bilik syurga ini pada siapa? Liman at'ama at-ta'ama wa alanal kalama. Bagi orang yang ada dua sifat. Pertama, orang ni orang yang rajin beri makan pada orang. Rajin beri makan. Sikit-sikit buat makan, sikit-sikit buat makan, sikit-sikit buat makan. Ada je buat. Bukan nak banyak, bukan nak banyak. Ada sikit-sikit buat dia tahu orang. Dia tahu orang. Dia suka buat makan. At-ta'am ni masya-Allah. Antara benda yang Allah beri jaminan masuk syurga, yang kata apa? At'imut ta'am wa afshus salam. Lepas tu wa qiyamun wan nasu niyam tu. Dia semayang malam, semayang malam dalam keadaan wan nasu niyam, manusia sedang tidur. Tiga benda tu kan, fatadkhulul jannata bisalam, masuk syurga dengan penuh keselamatan. Kena ada at'imut ta'am, kena ada. Ni besar ni, amalan besar. Benda nampak simple tapi besar. Buat sikit makan, dia kena beri makan kat orang. Ada orang makan daripada hasil kita. Jangan kedekut tuan pagi. Ada beri hantar kat orang ni buku petang-petang. Balik nak pergi pasar malam beli sikit. RM2, RM3 kan, kena banyak. Ada semua rajin beri makan. Jadi amalan Nabi Allah Ibrahim, dipanggil Abu Dhaifah, bapa kepada tetamu. Bapa suka beri makan kat orang. Suka kalau makan mesti ada orang lain makan sekali dengan dia. Abu Dhaifah suka orang tetamu mari rumah dia. Sayyidina Ibrahim, dia kalau nak makan, kalau ada makanan, dia sanggup jalan jauh. Sayyidina Ibrahim ni sanggup jalan jauh semata-mata nak suruh ada orang yang mari makan sekali dengan dia. Maknanya suka pada tetamu. Sehingga kata ulama, Allah Ta'ala muliakan perbuatan Nabi Allah Ibrahim ni. Allah jadikan sehingga hari ni, selepas kematian dia, selepas kewafatan dia, dia sentiasa menerima tetamu di haraman syarifain. Itu maqam dia kat situ, maqam Ibrahim kan. Orang kata maqam Ibrahim ni mataf tu. Mataf tu orang kata tempat tawaf tu betul-betul duduk di atas maqam Nabi Allah Ibrahim. Allah muliakan Nabi Allah Ibrahim pasal dia sangat suka pada tamu. Allah jadikan tetamu tak akan putus mari ziarah dia di Makkah Al-Mukarramah. Pasal dia suka. Dan Nabi sebut kata bab makan ni, Nabi kata nak cari orang nak bagi makan pula, la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Jangan makan makanan kamu melainkan orang yang takwa. Cari orang molek nak makan makanan kita ni. Pergi cari, nak bagi makan, pergi cari makanan orang ahli takwa. Walaupun kita tak tinggal untuk bagi makan pada orang biasa, tapi usahakan cari orang-orang yang takwa, orang beriman, orang soleh. Jangan makan makanan kamu melainkan orang takwa. Nabi kata wala tusahib illa mu'minan, jangan berkawan melainkan orang mukmin. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi, jangan makan makanan kamu melainkan orang takwa. Dan kata Imam Ghazali dalam Ihya, orang yang selalu beri makan kepada orang soleh,
akan terbias kesalehan orang itu kepada diri dia. Dia rajin beri makan orang soleh. Cari. Lepas tu orang suka orang hantar makanan ke orang masjid. Memang. Pasal apa dia tahu orang masjid orang soleh-soleh belaka tuan-tuan. Soleh biarlah sangka baik dia kita soleh. Padahal tak soleh mana pun. Tapi sangka baik. Orang bila nampak orang mari masjid ni, masya-Allah solehnya. Soleh. Tak apa, husnul zan. Sangka baik. Orang sangka baik kita, orang masjid. Tu atur apa makanan. Banyak orang makan tu dah sikit-sikit tahlil, sikit tahlil. Tahlil makan, bila makan tahlil, tahlil makan, makan tahlil. Kerja makan gitu dah. Pergi masjid insya-Allah. Tahlil makan. Solat hajat makan. Maknanya kalau tahlil tak ada makan, mana tak ada makan, pelik. Mana sah tahlil tak ada makan? Daripada syarat sah tahlil mesti makan. Doa selamat tak ada makan. Macam mana ni? Lepas tu kalau ada makanan, tapi makanan ringan ya, kuih. Warna gini tak ganti, tak pandai. Untuk rumah tak pandai. Mana boleh doa selamat makan kuih? Nasi. Mesti nasi putih sama belacang semua komplit. Ini ada kan? Dia dah jadi sinonim. Bagus tuan-tuan. Kalau ada kelebihan banyak beri makan. Lepas tu dalam tahlil tu kita beri makan ke orang tu, nak suruh pahala beri makan tu dapat kepada arwah yang ditahlilkan. Kalau mampu. Cuma jangan sinonimkan. Dilazimkan. Kalau tahlil maknanya orang nak buat tahlil ke orang ni yang ada makan, yang jepuk je. Kalau yang tak jepuk tak pergi. Maknanya kalau ada orang meninggal tak usah tunggu tahlil, tak usah tunggu orang panggil tahlil. Buat tahlil. Kat masjid buat tahlil. Ada jemaah meninggal. Dah kan tak panggil. Tak usah tunggu panggil lah. Tahlil ni kita bantu gotong royong tolong orang dalam kubur. Fa innahu al-an yus'al. Dia sekarang tengah ditanya. Malam pertama di alam barzah ni 2-3 hari orang tengah duk tanya dia. Jadi kita macam dunia orang susah, kita pergi jumpa dia, kita tolong. Ni orang dalam alam barzah susah. Jadi nak baca, nak buat bacaan. Jadi tak usah tunggu panggil lah. Lazim kan kalau kat masjid ada orang meninggal, siapa jemaah? Bismillah, fahisyak buat tahlil sekejap. Makan ke tak nak makan. Tu baru betul. Yang sebetulnya tahlil ni kan seperti Nabi sebut, orang mari bawa makanan. Tolong beri makan kepada ahli Ja'far. Nabi kata, dengar Sayyidina Ja'far meninggal, syahid di Mu'tah, Ja'far bin Abi Talib. Nabi pun pesan, pergi beri makan kepada ahli Ja'far, keluarga Ja'far kat rumah tu, beri makan ke dia. Sekarang ni dia ni tengah sibuk lah, tengah sedih. Maknanya bila ada orang meninggal, boleh buat makan. Sepatutnya kita ni jiran-jiran, kawan-kawan kita buat tahlil, tak usah masak kita. Kena ubah sikit. Mungkin tahlil yang jenis lama-lama, tahlil yang jenis macam setahun lepas batu hak tahlil arwah ayuh hak lama-lama. Mungkinlah. Tak ada lah dah, tak sibuk dah masa tu. Keluarga tak sibuk dah. Keluarga memang panggil supaya beri makan tu adalah ibadah. Beri makan ni macam tahlil kot, macam la ilaha illallah kot, ibadah. Qurbah. Beri makan niat. Tapi hak baru ni, hak jenis baru meninggal siang dia. Baru meninggal siang tadi. Kalau nak pergi rumah, bawa makanan tu dah. Sehingga dia kata siap. Kita mari rumah orang baru meninggal 2-3 hari ni, siap nampak anak jadi macam malas nak makan, kita tolong suruh makan, tolong paksa sikit. Pasal masa tu dia orang baca tak apa nak makan. Susah hati ayah baru meninggal. Ini dok lah tu. Tak cantik pandangan tu tak. Ayah meninggal. Isteri tu patutnya tengah duduk dalam iddah, sibuk dalam iddah. Isteri keluar pasal malam ni nak buat tahlil, nak masuk. Keluar pergi TMG. Masuk untuk siapa? Masuk untuk kita. Apa tuan-tuan? Masuk untuk kita. Isteri kena keluar buat benda haram, keluar daripada iddah, nak masuk malam ni tahlil.
Kita ni buat mari pula memang nak makan. Muka nak makan. Muka lapar. Ada orang meninggal. Beres, jangan makan tengah hari, pasal malam akan makan banyak. Naik jam malam. Jadi tuan-tuan nampak cantik tak Islam gitu? Lawa. Jadi seolah-olah yang isteri ni hak beria masak ni pula seolah macam satu ni pula macam satu kerajaan pula. Macam patutnya dia kena sedih, berkabung kan isteri tu 4 bulan 10 hari kena berkabung, pakai pakaian gelap, tak boleh wangi-wangi. Isteri tu wajib. Jadi bila masuk-masuk ni jadi macam pesta, macam seolah-olah mati juga akhirnya, seolah macam gitu tu. Macam alhamdulillah, lama saya jaga, alhamdulillah. Takut jadi gitu tuan-tuan. Jadi ubah lah. Kalau ada orang meninggal siang je tadi, tak payah masuk lah, kita datang rumah, kita buat makanan, tapi biar kita buat tahlil. Tahlil hak bahagian kita sebenarnya, nak sedekah ke kawan kita, nak bantu di dalam kubur keluarga, kita redakan dia. Banyak benda tuan-tuan, style. Jangan dia biasakan benda tu. Jangan biasa kena buat makan, tahlil kena buat makan. Ada satu orang tuan-tuan, ni penutup biar tuan-tuan kita sambung orang cerita ni. Ada satu orang, dia datang jumpa saya, dia tak pernah buat tahlil kat rumah. Ustaz, saya nak buat tahlil tapi memang lama dah. Dia kata nak buat tahlil. Lepas tu tak apa, saya kata gini, kena tahu waktu sesuai yang budak tak ada kelas. Biasa hari Sabtu, hari Ahad. Boleh ya, kalau budak ada kelas kita payah sikit nak keluar. Saya memang tak nak buat tahlil kat rumah. Lepas tu apa benda yang menyebabkan dia jadi payah nak buat tahlil tu? Dia pun sibuk tanya, dah budak-budak tahfiz ni Ustaz nak bagi apa? Kain plekat Ustaz, biasa orang nak bagi kain plekat. Jadi tak panggil tahlil tu sebab duk mikir nak bagi kain plekat. Nak bagi kain plekat pasal dia pernah hadiah tahlil rumah orang, nampak orang dia bagi kain plekat. Makan apa Ustaz? Makan apa Ustaz? Jadi tak buat tahlil disebabkan kerana duk membelenggu kepala dia ni bahawa tahlil ni kena ada kos, kena ni yang sampai jadi kita tekan orang, khususnya orang yang baru meninggal lah. Dia kalau orang lama insya-Allah tu memang rela dia dah, tapi yang baru meninggal ni ketika tu lah siap ambil duit arwah pula, padahal duit arwah tak boleh buat tahlil. Masa tu yang Syekh Daud Al-Fatani kata haram tu bukan haram tahlil, haram bila tahlil guna duit faraid. Pasal isteri nak cari mana duit nak buat tahlil, kan orang kata pula tak buat tahlil jadi pakai duit suami tak meninggal. Duit suami mana boleh dah, tu dah beku dah. Untuk apa? Untuk wasiat dia, nak tanya dia ada wasiat ke tak. Untuk apa? Faraid. Ada faraid tak sesat. Tak ada, ni duit anak-anak ni. Kalau anak lelaki dia akan dapat asabah. Isteri nak pelepah dia 1/8. Isteri 1/8. Paling banyak bagi 1/8 pada isteri. Balance lagi 7/8. Ada anak lelaki kan? Alah, pak saudara semua tak ada. Tutup cerita pak saudara semua. Tak ada cerita. Kalau ada siapa lagi? Isteri 1/8. Siapa lagi ada? Ni ayah dia ni ada siapa lagi? Ada ayah. Yang meninggal ni masih ada ayah. Dah, ayah bagi 1/6. Isteri 1/8, ayah 1/6. Ayah ambil 1/6. Ni siapa lagi? Dia ada siapa lagi? Dia ada mak. Ayah ada, mak dia. Mak pun tak gugur juga. Mak bagi 1/6 lagi. Mak 1/6. Ayah si mati 1/6. Isteri 1/8. Lepas tu tinggal isteri nombor 2 kongsi 1/8. Kalau isteri ada 4, kongsi 1/8. 4 orang isteri, si pertama ke si kedua ke, dia kongsi 1/8. Jangan beri 1/8 seseorang tak, kongsi. Jadi isteri pertama kata saya lama dah, tak, kongsi 1/8 tu bagi adil. Walau baru kahwin semalam baru nikah, 1/8. 1/8. Okey, khalas.
1/8 isteri, 1/6 ayah, 1/6 ibu. Balance sebab dia ada anak lelaki. Anak lelaki, anak perempuan lah. Allah itu dipanggil asabah, balance. Tolak 1/8, tolak 1/6, 1/6, balance. Semua untuk anak-anak. Kemudian anak lelaki itu pula lebih lidzakari mislu hadzil unsayain. Lelaki akan dapat 2 kali ganda daripada balance dia. Lelaki 2 kali ganda daripada perempuan. Clear tu dia. Pak saudara tak ada. Pak saudara tak ada. Banyak kes pak saudara ambil. Pak saudara ambil harta ni. Saya adik-beradik dengan si mati. Lepas si mati meninggal, dia ambil ke dia. Ni hari ni bawa orang cerita ada satu dekat sana. Rumah ayah abang dia meninggal. Abang dia meninggal, rumah abang dia. Jadi lepas abang dia meninggal, mari adik lelaki ni, dia kata tak, ni hak yang ayah saya punya. Hak ayah. Mana ada dah ayah. Banyak kes ni adik-beradik ni biasa saja. Problem. Adik-beradik si mati ni biasanya. Mana boleh lebih-lebih lagi kalau si mati tu ada anak lelaki ke. Kalau si mati tu ada anak perempuan, si mati tu ada anak puang. Contoh ada satu orang meninggal, ada anak puang. Anak lelaki tak ada. Ada anak perempuan. Okey, dia hanya ada anak perempuan seorang. Kemudian dia ada siapa lagi? Dia ada mak. Mana isteri lah, isteri si mati. Okey. Isteri si mati pada ketika tu, kalau dia tak ada anak perempuan tu seorang ya, seorang, isteri si mati, isteri akan dapat lebih, tak dapat 1/8, dia dapat 1/4. Dia akan dapat lebih. Pasal anak puang dan anak puang seorang. Okey. Kita akan bagi kepada isteri 1/4. Kemudian tengok. Tapi kalau kau tengok. Tengok dulu. Kemudian tengok lagi. Tadi si siapa? Anak seorang. Anak kalau seorang dapat separuh, 1/2. Orang meninggal ada anak perempuan seorang aja. Tunggal seorang. Dia dapat separuh, tuan-tuan. 1/2 dia dapat. 1/2 harta. Kalau perempuan seorang tunggal. Isteri si mati tadi, isteri si mati dapat apa? Dia antara 1/8 ataupun 1/4. Kalau anak sekarang ni seorang, okey, clear dah. Tapi kalau lelaki tu dia ada adik-beradik ramai, adik-beradik dia ada ramai, maka si isteri tu dia akan hanya dapat 1/8 je. Tapi kalau tak ada adik-beradik, si isteri boleh dapat 1/4. Okey, sekarang ni kita anggarkan si adik-beradik dia ada. Si mati Jadi si isteri dapat 1/8. Anak perempuan seorang ni 1/2. Siapa lagi ada? Tak ada dah. Contohnya tak ada dah. Tak ada. Barulah boleh pergi kepada ketika tu adik-beradik orang panggil asabah. Adik-beradik. Dia asabah ni mula-mula sekali anak lelaki. Lepas anak ayah. Lepas ayah baru turun kepada adik-beradik. Ukhuwah. Ukhuwah tengok. Jadi bila adik-beradik baru adik-beradik dapat. Bila adik-beradik dapat ni, adik-beradik ni dapat bila ayah tak ada, tok tak ada, anak lelaki tak ada. Selagi ada tu adik-beradik tak dapat. Jangan sibuk. Adik-beradik jangan sibuk harta benda faraid adik-beradik dia. Kalau dah meninggal ni untuk keluarga dia lah. Banyak kes tuan-tuan. Banyak kes. Kes yang paling besar bila penyerahan, ni tuan-tuan kena ingat sebab ni baru berlaku. Bila jenis gini tuan-tuan, waktu tuan-tuan hidup ni bagi mak kita, bagikan anak-anak dia ni, bagi cara mulut. Okey, awak belum hak sulung, mak hidup lagi ni, mak nak bagi harta mak. Yang hak tanah hak sana tu, hak tu mak ambil tanah hak duduk kat Luik hak tu hak mak. Angah ambil tanah hak Marang ni. Tanah Marang, tanah TMG tu mak punya. Mu ambil dengan TMG sekali. Contohlah. Acik ni yang harta mak yang dekat Kazakhstan punya.
Kazakhstan punya. Anu gohek Gostan. Lepas tu tengok ada ni, tapi beri tu mulut. Memang clear dah, hibah lah. Hibah. Beri ketika hidup, terus beri hibah, dan mesti orang tu terima. Clear dah sebenarnya. Mulut. Tapi sebab mulut, sebab mulut badan binasa ni. Mulut saja tuan-tuan. Lepas meninggalnya mak, lepas meninggalnya mak, khususnya hak biasa beri kepada anak perempuan lah. Anak lelaki, adik-beradik lelaki tuntut. Okey. Lebih-lebih lagi ada kes ni gini. Mak dah bagi ketika hidup. Okey, yang baru ni tuan-tuan, baru orang tanya saya. Mak dia bagi ketika hidup. Bagi ni, rumah ni hakmu. Rumah ni hakmu, tanah ni hakmu. Ketika hidup. Jadi mak bagi ketika hidup dapat dah lah tu. Hibah ketika hidup, bukan wasiat. Wasiat bahaya, sebab tu jangan wasiat. Kalau wasiat memang akan ditunaikan selepas mati baru tunai. Sebab tu orang kata jangan wasiat, jangan duk wasiat. Wasiat payah balah tu. Hibah ketika hidup, hibah. Lepas tu tuan-tuan nak jadi cerita yang kes yang ni, lepas mak dia bagi-bagi kebetulan ada seorang adik-beradik dia meninggal dulu sebelum mak dia. Ada adik-beradik meninggal dulu sebelum mak. Mak tak meninggal lagi, mak uzur. Tapi mak waktu tengah uzur tu mak bagi dah. Tiba-tiba ada adik-beradik meninggal, perempuan. Perempuan tu dah ada anak, dah ada suami, meninggal. Dan dia duduk dekat rumah hak mak dia bagi duduk. Apa jadi tuan-tuan? Lepas mak meninggal, adik-beradik lelaki ada seorang abang dia kata rumah ni semua yang saya belaka, sebab hak yang meninggal tu. Jadi dia kata anak-anak yang meninggal ni tak layak. Sebab apa? Sebab dia meninggal dulu sebelum mak. Dia kira bila begitu, dia kira harta mak yang ada tu difaraidkan, padahal dah bagi dah ketika hidup. Tak boleh faraid. Dia kata tak, sebab anak-anak kakak tak boleh dapat, sebab kakak meninggal dulu sebelum mak. Tapi sebenarnya dah ada hibah sebelum mak meninggal. Sebelum mak meninggal dah hibah. Jadi sebab itu sekarang ni tuan-tuan, adik-beradik kita pun walau kita baik, seperti Imam Syafi'i kata, walau kamu baik dengan saudara kamu sendiri, bab muamalat kena clear. Tukar nama terus. Walaupun kita kata takkanlah abang nak minta, tak, ramai abang nak minta. Sekarang muamalat jangan percaya tuan-tuan. Bab muamalat. Lepas tu Imam Syafi'i tekan bab muamalat. Mak hibah mak tukar nama. Bukan tak percaya, tapi tak ada hitam putih, tak ada. Bagi gitu tak jadi. Lah ni kena keluar tuan-tuan, rumah kena keluar. Pada anak-anak dia duduk mak dia, rumah arwah mak. Tapi sebab pak dara kata tak ada, sebab makmu ni mati dulu baru nenek meninggal kata. Jadi maksudnya pak dara lah, pak long lah dapat banyak orang pasal pak long anak lelaki. Pemberian mak ketika hidup tu memang kalau dia masuk mahkamah pun dia menang tuan-tuan. Sebab tu tukar nama lalu. Ini banyak problem. Wallahu ta'ala ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. اللهم فقهنا في الدين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم ارزقنا فهم النبيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.